A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang, lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf yang masih sudi mencurahkan ilmu di Gemanur Iman, yang berusaha lagi berdedikasi Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengurusi Gemanur Iman bersama barisan takbir urusnya yang berkorban tenaga dan masa yang memastikan penganjuran kuliah berjalan lancar. Yang saya kasihi dan saya alu-alukan hadirin pencinta ilmu juga penginfak istiqamah Gemanur Iman sekalian. Alhamdulillah, kita semua masih Allah pilih sebagai hadirin bagi menghidupkan kuliah duha pada 4 Syakban 1445 bersamaan 14 Februari 2024 yang berbahagia ini dengan pengajian tafsir Nurul Iman. Hari ini kita masih lagi dalam tafsir surah An-Nur bahagian kedua, iaitu masih pada ayat yang ke-36. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin persilakan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf untuk memimpin bacaan umum Quran yang bagi memohon keberkatan majlis yang barakah lagi berbahagia ini, sekaligus memulakan pengembaraan kita di taman-taman syurga ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gemanur Iman dan seluruh pendidikannya dan seterusnya para muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi dalam tafsir surah An-Nur. Hari ini sambung muka surat 130. Baris yang ketujuh daripada bawah. Muka surat 130. Baris yang ketujuh daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yang bermaksud pada beberapa rumah masjid
yang telah izin Allah bahawa ditakzim akan dia dan disebut padanya akan namanya dengan tauhid Allah itu. Sembahyang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang-petang. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat ni ayat yang ke-35 ayat 36 ayat 36 dan surah An-Nur. Jadi pada ayat ni para muslimin dan muslimat sebenarnya dia sambungan lagi tentang cahaya Allah. Cahaya Allah. Jadi ada ulama menjelaskan pada kita nur cahaya Allah itu ataupun nur hidayah, cahaya hidayah itu dia terus bersinar-sinar dan terutama sekali tu ulama kata terutama sekali di rumah-rumah Allah. Fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah Allah. Itu. Dan ada juga yang kata cahaya Allah ni dia ialah kita baca ayat sebelum ni kan, Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itu menerangi langit dan bumi. Jadi cahaya Allah ni menerangi langit dan bumi dan dia memenuhi pula ruang-ruang rumah Allah yang membuatkan tetamu Allah itu bertambah rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghuraikan begitu. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, daripada cahaya Allah itu, cahaya Allah yang meliputi langit dan bumi, menerangi langit dan bumi, maka dia pun terus memenuhi pula cahaya itu, penuh pula di dalam ruang-ruang rumah-rumah Allah di dunia ini. Jadi bila saja di situ adanya cahaya Allah, maknanya dalam rumah-rumah Allah itu ada hidayah Allah. Ada hidayah. Mana masjid itu ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebabkan ada manusia yang masuk dalam masjid itu, mereka mendapat hidayah, maka mereka makin dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya muslimin dan muslimat kita kena ingatlah, maknanya masjid-masjid Allah itu di dalamnya ada cahaya Allah ataupun dalamnya ada hidayah, cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab itu para muslimin dan muslimat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menjelaskan pada kita mengenai tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat tu apa? Di antara tanda kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Itu di antara tanda kiamat. Mana perkara yang berlaku di akhir zaman ni antaranya apa? Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid-masjid cantik, besar. Masjid cantik, masjid besar, hebat, sebagailah. Tetapi kata Nabi SAW, dia kosong daripada hidayah Allah. Ada gitu. Itu nak kata, sebab masjid asalnya ada hidayah Allah. Ada cahaya Allah dalamnya, ada cahaya nur hidayah Allah dalamnya. Tetapi malangnya kata Nabi SAW, di akhir zaman ni yang kata tanda-tanda kiamat ni, di antara yang akan berlaku iaitu masjid memanglah banyak, cantik, besar, indah, hebat, sebagainya. Tetapi malangnya kata Nabi, ada sebahagian dari masjid-masjid tersebut
dia kosong daripada hidayah Allah. Tu. Kosong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tidak ada hidayah di dalamnya. Beratlah tu. Jadi kenapa jadi macam tu? Itu. Mungkin kerana masjid itu tidak diimarahkan, tidak dihidupkan, sebagailah. Maka menyebabkan masjid itu kosong daripada hidayah Allah. Dan kita kena ingat juga mungkin antara faktor awal pembinaan dia, kan kita baca surah At-Taubah kan, ada ayat pasal masjid ad-dirar, masjid yang mendatangkan kemudaratan. Dibina pasal apa? Dibina pasal disebabkan untuk mudarat, bukan untuk kebaikan, bukan untuk nak menyembah Allah, bukan untuk beribadat pada Allah dalam masjid itu, tapi dibinanya masjid itu disebabkan untuk keburukan, kejahatan. Dan pasal mereka membina masjid tersebut, niat mereka supaya orang Islam tidak sembahyang dekat Masjid Quba yang dibina oleh Nabi SAW dan orang-orang yang beriman pada masa itulah. Jadi orang munafik ni, mereka tak puas hati, mereka bina masjid lain. Jadi ni Masjid Ad-Dirar. Jadi masjid ini Allah larang sembahyang, jangan pergilah masjid macam tu. Maknanya masjid tersebut tidak ada hidayah pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak pastikan masjid kita ni ada hidayah di dalamnya. Kita nak kekalkan hidayah, nak kekalkan cahaya Allah di dalam masjid tersebut. Jadi pasal itu kita hidupkanlah masjid itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebab bila kita pergi masjid, kita pun dapat cahaya. Itu dia. Kalau kita baca satu hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Ausin an Buraidah anin Nabi SAW qala bashir al-masyaina fi dhulami ila al-masjidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, gembirakanlah orang-orang yang mahu datang berjalan ke masjid di waktu gelap malam dengan nur cahaya yang terang benderang di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Maknanya kata Nabi SAW, kita yang pergi masjid ni, tak kiralah waktu pagi ke malam ke, lebih lagi Nabi kata daripada gelap malam, fil zulami, gelap-gelap malam, gelap-gelap cahaya, cuaca yang gelap, pi juga masjid, maka Nabi kata diberi berita gembira kepada mereka dengan bin nur, dengan cahaya, bin nur hitam, dengan cahaya yang sempurna, yang terang benderang di akhirat nanti. Itu dia. Mana orang pergi masjid pun akan mendapat cahaya. Cahaya Allah di akhirat nanti. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya, itulah maknanya kita ni sedaya upayalah kita ni mengimarahkan masjid kita, rumah Allah. Jadi pasal itulah ulama menjelaskan pada kita berdasarkan ayat yang kita baca ini. Ayat yang kita baca ni ialah tentang manusia yang terpaut hatinya dengan masjid. Dengan masjid, dan mereka inilah yang selayaknya mendapat nur ilahi. Itu dia lah. Kalau kita perhatikan ayat ni walaupun ringkas, tapi sebenarnya ada tiga yang kata ciri-ciri lah. Ciri-ciri manusia yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang mereka ni layak mendapat nur ilahi, cahaya Allah di dunia, bahkan lebih di akhirat nanti. Itu dia.
para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertamanya ulama tafsir kata pada kalimah anturfa'a. Anturfa'a ni kalau ikut tafsir dan kitab kita ni dia kata yang telah izin Allah bahawa ditakzim akan dia. Ditakzim akan dia. Itu bagi tafsiran kitab kita ni. Mana anturfa'a ni ditakzim akan dia. Ataupun ditakzimkan ni maknanya apa? Kita mengagungkan. Mengagungkan, meninggikan, memuliakan. Itu dia. Dan kita mengagungkan, kita meninggikan, kita memuliakan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi macam mana yang dikatakan mengagungkan, kita memuliakan, kita meninggikan masjid rumah Allah Ta'ala ni. Di antaranya bila kita membina masjid, kita imarahkanlah. Imarahkan masjid dan termasuk kita ni membangunkan, membersihkan dan memperbaiki masjid tersebut. Dan kita hindarkan masjid tersebut daripada daripada benda yang boleh mencemarkan masjid. Hindarkan. Macam kita baca satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Bila saja Nabi dok terang pada kita mengenai maksiat yang penyebab turun bala Allah tu. An idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Hadis ni terkenal ni. Nabi kata bila umat Nabi akhir zaman ni dok buat 15 maksiat ni, maka halal Allah turunkan bala. Jadi antaranya kata Nabi SAW iaitulah para muslimin dan muslimat, di antaranya kata Nabi wartafa'atil aswatu fil masajid. Itu dia. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Maksudnya apa? Suara diangkat. Ataupun suara yang kuat di dalam masjid-masjid. Maksudnya apa? Ulama kata maknanya pada hadis ini iaitu orang tidak menghormati masjid. Tidak menghormati masjid, tidak memuliakan masjid, dan tidak mengagungkan masjid. Bahkan mereka tidak menghormati kesopanan masjid. Bukan itulah. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya mereka, jelah Nabi kata pada hari ni mereka angkat suara. Angkat suara ni maknanya apa? Mereka menjerit. Dok bersembang benda yang tak apa-apa kan. Bersembang tentang keduniaan. Dok cerita pasal maksiat, apa lagi mengumpat dalam masjid. Begitulah. Maknanya para muslimin dan muslimat, maknanya mereka tidak menghormati masjid. Jadi perbuatan ini kata Nabi SAW merupakan dosa yang besar. Sampai Nabi kata boleh mari datang bala Allah. Berat. Jadi pasal itu kewajipan kita para muslimin dan muslimat, kita muliakan masjid, kita hindarkan perkara-perkara tersebut. Kena peringatlah. Pada setiap Jumaat, hindarkanlah daripada maksiat dalam masjid ni. Jangan melakukan perbuatan mungkar dalam masjid ni. Tu dia. Janganlah orang kata apa, janganlah orang kata buat benda yang tak elok dalam masjid. Janganlah mengumpat dalam masjid. Sebagailah. Kena beritahulah perkara tersebut. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Sebab itu saya dok tengok orang kata apa, pendapat asatizah kita lah, guru-guru kita lah, pasal ada setengah masjid dijadikan ruang masjid sebagai tempat permainan kanak-kanak. Itu dia nah. Ada kan masjid-masjid itu kan. Jadi ada yang setuju sebagainya, ada yang tak setuju. Yang tak setuju mungkin dipegang bagi hadis ini kan. Sebab takut tidak menghormati masjid. Ada yang tak setuju gitulah kan.
Maknanya kalau kanak-kanak tu nak main adalah disediakan kawasan untuk mereka. Itu sepatutnya lah kan. Ada kawasan untuk permainan mereka. Cuba elakkan bermain dekat ruang utama solat masjid. Ini saya lebih setuju pandangan itulah kan. Cuba elaklah. Memang kita nak bagi kanak-kanak mari masjid. Mereka berseronokkan masjid, betul lah tu. Cuma ada ruang permainan untuk mereka lah. Itu yang lebih baik lah. Jadi cuba elakkan mereka bermain-main di ruang utama solat masjid. Sebab apa? Sebab kita nak menghormati masjid, rumah Allah tu. Tu kena ingat tu. Para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi itu saya lebih cenderung pada pandangan itulah. Terpulanglah yang nak pegang pandangan apa, terpulanglah. Cuma jangan yang kencam saya dah lah. Saya ni gitulah, kencam tara mana pun handsome juga. Terpulang pi lah, tak kisahlah. Tu dia. Baik, jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Pokok pangkalnya begitulah. Maknanya nak elak daripada tidak hormatnya masjid. Sebab Allah kata pada ayat ni, agungkan masjid, rumah-rumah Allah. Jadi termasuk membina masjid lah. Kalau kita boleh bina ataupun kita bagi cantik masjid, renovate masjid. Mungkin masjid kita ni dah ada keuzuran dah, masjid tempat kita ni. Ada keuzuran ada keuzuran. Jadi para muslimin dan muslimat, kita ada duit banyak, kita sponsor. Mungkin masjid kita kecil, jemaah makin ramai kan. Alhamdulillah jemaah makin bertambah, makin ramai. Jadi kita ada duit banyak, kita sponsor bagi besarkan lagi masjid tersebut. Tu dia. Jadi bila kita buat macam tu, seolah-olah kita membina masjid tu. Besar pahala tu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bihi wajah Allah. Banallahu lahu mislahu fil jannah." Tu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang membina masjid semata-mata mencari redha Allah, nescaya Allah akan membina untuknya rumah di dalam, rumah mislahu, rumah seperti rumah yang seumpamanya di syurga nanti. Mana kita bina masjid dekat bumi ni, dekat dunia ni, dekat syurga nanti Allah akan bina rumah seumpama itu untuk kita, rumah yang besar, macam istana lah, macam masjid itu di syurga nanti. Itu jaminan Nabi SAW. Jadi mana kalau kita ada kemampuan, kita bagi repair lah masjid rumah kita ni, bagi besar sikit, jemaah makin ramai ni. Tu sebab sekarang ni alhamdulillah lah kan, kita tengok kira orang kata apa, banyak juga tempat hari ni masjid makin imarah lah, makin ramai yang mari. Sejak ada gerakan subuh macam Jumaat tu, dia meninggalkan kesan yang hebat juga tu, gerakan itu. Kira ramai lah orang mari masjid kan. Kalau dekat rumah saya tu, kalau ditanya malam lah, kalau semayang subuh dekat masjid At-Taqwa Proton City, lebih kurang 5 saf juga boleh sampai, 4 atau 5 saf lah. Kira banyak lah tu. Itu subuh biasa-biasa, hari-hari biasa tu. Kalau pergi masjid Jamek Tanjung Malim pun lebih kurang sama juga, boleh kata sampai 4-5 saf juga, ramai. Tu para muslimin, para jemaah muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Alhamdulillah, ni benda yang sangat baik lah, kita seronok lah tengok lah. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Nak jelaskan pada kita, maknanya bila kita ada kemampuan, kita bantu bagi besarkan lagi masjid kita ni, maka besar benarlah pahala kita yang Allah bagi pada kita. Bahkan diberi jaminan lagi, Allah akan bina kita rumah seperti masjid tu di syurga nanti. Masuk syurga lah, tu confirm. Jadi itulah muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama yang bermaksud, yang kata kita memuliakan, mana kita imarahkan. Kita bina masjid, bagi cantik masjid, kita hormat, kita muliakan.
termasuk kita imarahkan berulang alik ke masjid, kita solat berjemaah di masjid, beriktikaf, laksanakan macam-macam kegiatan yang baik dalam masjid itu. Itu. Kita kena ingat firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tengok Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud hanya yang layak mengimarahkan, yang menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat itu, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jelas ayat ni surah Taubah ayat 18 ni. Allah kata yang layak menghidupkan masjid, ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah ni. Jadi mereka ni bersifat keimanan, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Bahkan mereka sembahyang, jaga solat, mereka ni bayar zakat, dan mereka hanya takut kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi sebenarnya ayat ni juga para muslimin dan muslimat sebagai panduan daripada Allah bila kita nak memilih AJK masjid. AJK masjid kena ada sifat-sifat ni, kena ada. Baru betul. Malam masjid kita akan hidup, imarah, ada hidayah dalamnya, masjid kita jadi mulia, sebagainya. Pasal mendapat AJK masjid yang ada sifat-sifat ini. Jadi pilih, nak pilih Surah Agung nanti, pilih AJK yang ada sifat-sifat ini. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, yang jaga solat, yang bayar zakat. Yang mana mereka ni hanya takut pada Allah saja. Itu dia. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Sebab kadang-kadang orang kita hari ni dalam bab masjid pun nak lantik, nak pilih pun pilih kroni juga. Kroni pun kadang-kadang kalau kroni tu ada sifat macam ni tak apa. Kan? Kalau kroni-kroni ada sifat-sifat macam ni tak apa. Masalah kroni ni tak ada sifat ni pun. Sembahyang pun tak pergi. Saya silap tak sembahyang pun. Dilantik jadi AJK masjid. Ini tak betul lah. Para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak buat apa-apa tindakan, lebih lagi nak pilih orang yang menjaga rumah Allah ni, ikutlah panduan yang Allah beri pada kita. Antaranya surah Taubah ayat 18 ni, jadikan panduan. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi ini yang perkara yang pertama yang disebut tadi, ciri orang yang hati mereka terpaut dengan masjid, yang layak mendapat nur ilahi, cahaya Allah di masjid, di dunia, bahkan di akhirat, di syurga. Itu dia. Jadi ini yang pertama, maknanya mereka mengagungkan, memuliakan rumah Allah, masjid-masjid. Baik. Adapun yang kedua, bila kita baca pada ayat ni, Allah berfirman, wa yuzkara fiha ismuhu. Baik, di sini dikata adanya akan namanya, ataupun disebut nama Allah. Maknanya mereka yang terpaut dengan masjid ni, para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, yang layak mendapat nur ilahi, mereka yang sebut nama Allah dalam masjid lah. Mereka berzikir, kan? Mereka berzikir, mereka yalah sebut nama Allah ni, ingat Allah lah. Boleh ditafsirkan yuzkara fiha ismuhu ni, diingat padanya akan nama-nama Allah Ta'ala, dizikir, disebut-sebut nama Allah. Baik. Kalau kita baca satu ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 191, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar.
Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Jadi ayat ni Allah sebutlah. Orang berzikir, disebut Allah ketika diingat Allah, ketika berdiri, duduk, bahkan masa berbaring pun lah. Tu. Jadi mereka ni memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi maknanya nak kata tadi, ingat zikir di dalam rumah Allah. Baik, jadi yang kata zikir ni, dia termasuk majlis ilmu. Termasuklah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita kata termasuk kita kata memuliakan masjid itu, ataupun orang yang hatinya terpaut pada masjid, yang layak dapat nur ilahi itu, ialah mereka yang mengingati Allah dalam masjid. Jadi mengingati Allah dalam masjid ni termasuklah menuntut ilmu dalam masjid. Tu. Jadi macam dibuat pada hari ni banyaklah majlis surau, mengadakan majlis-majlis ilmu. Jadi mereka yang mari dalam majlis ilmu di masjid itu ialah golongan manusia yang hati mereka dah terpaut dengan masjid, yang mereka layak mendapat nur ilahi. InsyaAllah lah. Tu. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat, kalau kita di sini AJK masjid, AJK surau, mungkin ada AJK, orang kata apa, AJK muslimat masjid ke apa ke, jadi cadangkan pada majlis surau untuk terus melaksanakan aktiviti ilmu dalam masjid, dalam surau. Perbanyakkan. Ini tanda-tanda menunjukkan kita, hati kita memang dah terikat dengan masjid. Kita layak mendapat nur ilahi lah, insya-Allah. Imarah kan. Jadi kita kadang-kadang tu ada yang bimbang. Bimbang pasal apa? Dia bimbang pasal takut duit tak cukup nak buat majlis ilmu. Ni ada yang bimbang macam tu. Yang kita jangan bimbang lah, sebab niat kita untuk sebarkan ilmu pada masyarakat, niat kita nak imarahkan masjid, surau, untuk kita kembangkan lagi cahaya Allah ni. Jadi insyaAllah bila kita buat kerja ni kerana Allah, Allah akan tolong kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Banyaklah kita tengok surau masjid. Yalah yang kadang-kadang tu kita nampak masjid surau ni biasa-biasa saja, tapi majlis ilmu ni boleh tahan juga. Dan mereka kata walaupun mereka tak ada sumber, orang kata sumber bantuan tak ada, tapi nak kata tabung masjid, tabung surau cukup. Cukup untuk membuat majlis ilmu sebagainya. Kita bagi kan, bagi duit untuk guru-guru yang mengajar. Jangan berkira sangatlah kan pada guru-guru kita ni. Sebab sekarang ni kadang-kadang ni ada orang tikai kan, kata asatizah ni dapat duit kan. Jadi macam-macam lah kata kan, kadang-kadang orang pandai hina pada kita lah, pada ustaz-ustaz asatizah. Saya hampir 25 tahun jadi penceramah bebas macam ni, sepenuh masa. Jadi memang mendapat kehinaan macam tu selalu dah, orang hina macam tu kan. Tapi tak apalah, orang nak kata apa kata tepilah. Kita istiqamah terus menyampaikan ilmu. Kita dapat duit, itu rezeki. Dan itu memang pendapatan kita sepenuhnya. Macam kata Imam Ghazali rahimahullah, dia kata guru-guru yang sepenuh masa ni, biar mereka mengajar sepenuh masa, majlis surau, bimbing masyarakat. Jadi kalau ikut dalam kitab tu dia kata yang bayar gaji mereka, yang bayar upah mereka ni, di antaranya Baitul Mal kena bayar, kena tanggung. Macam sekarang ni mungkin tak ada Baitul Mal, jadi pihak majlis surau lah yang membantu para guru
supaya guru-guru ni boleh menyebarkan ilmu, membimbing masyarakat dan sebagainya. InsyaAllah lah. Ini perkara-perkara yang patut terus kita laksanakan. Terus kita buat. Jadi para muslimin dan muslimat, pokok pangkalnya, ngajilah dalam majlis ilmu dekat masjid-masjid ni. Teruskan pengajian kita di Masjid Surau, hidupkan dengan majlis-majlis ilmu. Dalam satu hadis Nabi SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajrin hajin tamman hijjatuhu. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang pergi ke masjid untuk belajar ilmu. Tu dia. Yang pergi masjid untuk belajar ilmu dan kebaikan. Belajar ilmu dan kebaikan. Pergi masjid ni tak lain untuk belajar ilmu dan benda-benda baik lah. Atau au ya'lamahu, ataupun dia mengajar. Pergi masjid ni pasal apa nak pergi mengajar? Yang ni pergi masjid pasal nak mengaji, nak belajar ilmu-ilmu Islam untuk mendapat kebaikan. Yang ustaz ni pula pergi masjid pasal apa? Nak mengajar. Maka Nabi kata kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Maka diberikan pahala kepada mereka ni dengan mendapat ganjaran haji yang sempurna. Besar tu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi jelaskan pada hadis ni, kita yang pergi masjid pasal nak menuntut ilmu yang baik-baik, nak pergi masjid pasal nak mengajar akan ilmu Islam ni, maka Nabi kata diberikan pada mereka yang pergi mengaji, yang pergi mengajar ni, pahala haji yang sempurna, ganjaran haji yang sempurna. Seperti Nabi kata ka-ajrin. Ka-ajrin ni, ka ni seperti. Ka-ajrin. Seperti pahala haji yang sempurna. Itu dia. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, besarlah pahala. Kita pergi masjid menuntut ilmu dan besar pahala. Mengajilah dengan mana-mana guru kita sekalipun. Tu. Sebab kadang-kadang kita ni duk memilih guru juga. Ni kita ni. Dia tengok ustaz mana yang best. Tu yang masalah juga kadang tu. Kita nak mengaji. Kita nak ambil ilmu. Tak kira lah daripada ustaz mana pun, ustazah mana pun, yang penting kita nak dapat ilmu. Tu dia. Dia nak pilih ustaz bebas je. Ustaz apa? Ustaz yang selebriti saja. Yang tu. Ustaz-ustaz kampung macam kita ni tak pandang pun. Jadi tak kenalah begitu. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kita pandang itulah akan ilmu-ilmu mereka. Tu dia. Ilmu mereka yang kita nak. Tak kira siapa guru kita tu. Dia muda ke, dia tua ke. Dia orang kata terkenal ke, tak terkenal ke. Siapa saja, bila dia menyampaikan ilmu kepada kita, kita ambillah ilmu tersebut. InsyaAllah. Baik. Pada hadis yang lain pula, ada satu hadis ni, kata daripada Waqid Al-Laythi, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fi majlisi wan nasu ma'u id aqbala nafarun thalathatun fa aqbalat nani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahabat wahidun faqala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil khalqati majalisa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma thalithu fa adabara zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafari thalathah amma ahadukum fa awa ila Allah fa awahu Allah wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu. Tengok. Hadis riwayat Imam Muslim. Ceritanya macam ni, kata sahabat ni satu hari
Nabi SAW duduk dalam masjid. Tu dia. Jadi dalam masjid ni bersama-sama dengan para sahabat Nabi lah pakat menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Tu dia. Pakat menuntut ilmu. Jadi tiba-tiba datanglah 3 orang. 3 orang mari. Tak tahulah siapa 3 orang mari ni. 3 orang mari. Kata sahabat ni, yang 2 orang mereka mendatangi, duduk dalam majlis ilmu tu. Sedangkan yang seorang lagi tak duduk, terus pergi macam tu saja. Baik. Jadi salah seorang tadi duk cari tempat kosong dalam halaqah ilmu tu, maka dia pun dapat tempat kosong, dia duduk situ dekat dengan Nabi SAW. Yang kedua tadi, seorang lagi, dia cari juga tempat kosong, tapi dia dapat duduk di bahagian belakang. Itu yang kedua. Yang ketiga pula tadi, yang tak duduk tadi. Maknanya dia lalu saja, dia pun terus pergi gitu je. Dia tak duduk dah halaqah ilmu bersama-sama Nabi SAW. Bila dah habis pengajian, Nabi pun kata pada sahabat, ala ukhbirukum anin nafari salasah. Tu. Nabi kata, kamu nak tahukah? Kamu nak aku beritahukah kepada kamu tentang tiga orang yang tadi tu? Nabi kata pada para sahabat. Kamu nak tahukah? Kamu nak aku beritahukah tentang mereka yang bertiga tadi tu? Begitulah lebih kuat. Jadi Nabi pun katalah, Nabi kata yang pertama tadi dia cari tempat kosong. Nak duduk menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Dia ada kesungguhan. Dia bercari sungguh-sungguh, akhirnya Allah bagi ruang ke dia. Jadi kata Nabi, fa'awahullah. Maka Allah melapangkan tempat baginya. Tu dia. Disebabkan dia bersungguh nak cari ilmu, nak duduk bersama Nabi SAW, walaupun kira datang tu kira macam lambatlah juga. Kira tempat tu dah penuh. Dengan Nabi tu dah penuh tempat pengajian tu. Orang duduk penuh dah, sahabat-sahabat dah penuh. Tapi pasal orang yang pertama ni dia mari ke Nabi nak menuntut ilmu sungguh kerana Allah Ta'ala, nak dapat ilmu dari Nabi. Jadi Allah melapangkan tempat duduk dia. Dia dapat tempat duduk lah. Dapat duduk bersama-sama dengan Nabi, tempat yang terbaik. Itu yang pertama. Adapun yang kedua pula kata Nabi SAW, yang kedua ni yang duduk belakang tadi. Duk cari-cari, dia duduk belakang sekali. Kata Nabi apa? Nabi kata, wa ammal akharu fastahya. Orang macam ni kata Nabi dia malu. Dia malu macam mana? Malu-malu nak cari ilmu. Malu-malu nak cari ilmu. Maka Nabi kata, fastahyallah minhu. Maka Allah malulah. Maka Allah Ta'ala pun malu pula kepadanya. Apa maksudnya? Disebabkan dia malu nak dapat ilmu, jadi Allah pun malu nak bagi ilmu banyak ke dia. Masuk malu sini, maknanya dia pun kurang dapat ilmu. Itu yang duduk belakang tu. Pasal dia malu-malu nak mari malu-malu kan. Tu. Nak kata menuntut ilmu ni jangan malu sangat. Kita tunjukkan kesungguhan kita. Barulah Allah bagi ilmu banyak pada kita. InsyaAllah. Tapi kalau orang tu baru mula-mula nak mari, tak apalah, dia malu-malu sikit, tak apa. Tu. Jangan pula kita sindir dia, tengok dia duduk belakang-belakang kita sindir. Kau ni pemalu tak kena tempat ni. Nak mengaji pun malu-malu lempang kan. Jangan macam tu pula. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, maknanya kita bagi can kat dia lah. Lama-lama dia okey lah tu. Tapi nak kata, kita yang dah mengaji ni, jangan malu-malu lah. Duduk depan sekali ke, nampakkan kesungguhan kita nak ilmu tersebut. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga pula kata Nabi, wa amal akharu, yang akhir tadi kata Nabi, fa'arada. Fa'arada maksudnya apa? Dia berpaling. Jelas dia berpaling daripada majlis ilmu. Jelas dia berpaling daripada ilmu, kata Nabi. Bila dia berpaling dari majlis ilmu, dia berpaling daripada ilmu, maka kata Nabi SAW, fa'aradallahu anhu. Maka Allah pun berpalinglah daripada dia. Beratlah tu para muslimin dan muslimat. Tu nak kata, bila saja berpaling daripada ilmu, berpaling daripada majlis ilmu, maknanya dia tak suka. Dia tak suka dengan majlis ilmu, dia tak suka nak menuntut ilmu, dia tak suka.
Bila dia berpaling macam tu, maka Allah pun berpalinglah daripada dia. Maknanya Allah berpaling dari dia, maksudnya dia tak dapat ilmu lah dia. Tak dapat ilmu, dia tak dapat kebaikan, dia tak dapat lah orang kata, yalah akhirnya dia tak dapat petunjuk lah. Itu yang berat tu, kan, muslimin dan muslimat. Jadi kita jangan berpaling lah daripada ilmu. Kalau kita ada majlis ilmu, kita cuba duduk. Melainkan kalau kita ni ada urusan, ada hal, tu tak apalah, itu lain cerita. Tapi berpaling ni sebab dia tak suka. Berpaling sebab tak suka pada ilmu, tak suka pada majlis ilmu tu, dia tak suka. Bila itulah sifat dia, maka Nabi kata orang ini Allah pun berpaling dari dia. Beratlah, rugilah, kan, muslimin dan muslimat. Jadi maknanya ini kata zikir ni, ayat yang sifat yang kedua ni, ingat Allah, zikir pada Allah ni termasuk bukan zikir semata, tapi termasuk majlis ilmu. Dan termasuk zikir itu, tuan-tuan, para muslimin dan muslimat, ialah kita membaca Al-Quran. Membaca, mempelajari Al-Quran beramai-ramai dalam masjid. Tu kena ingat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullah fi man indah. Yang bermaksud, tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi Allah Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jelas. Nabi kata pada hadis ni, orang yang berkumpul dekat masjid, rumah Allah ni, untuk apa? Ramai-ramai berkumpul berjemaah untuk apa? Yasluna kitab Allah. Nak baca Quran. Ramai-ramai berkumpul dekat rumah Allah pasal apa? Nak baca Quran. Kitab Allah. Bukan sekadar baca je. Wa yatadarasunahu bainahum. Baca Quran dan kemudiannya mempelajari akan Quran itu. Mempelajari ni lah tajwid, tafsir, semualah. Sambil-sambil tadarus Quran tu baca, ada sikit-sikit tajwid cerita. Lepas tu ada sikit-sikit tafsir. Begitulah mempelajari itu. Oh ni ada tangan Tangan tu tanya soalan sila siapa? Puan. Baik, Ustaz. Bila Ustaz kata tadi orang yang kedua yang ketiga dia lalu dan keluar terus kan. Orang yang kedua tu dia ambil tempat di belakang sebab dia malu-malu. Okey, ni bukan isu malu. Memang suka duduk kat depan, tapi katalah hari tu kita lambat ataupun kita datang dah penuh. Bukan tak naklah Allah malu nak bagi ilmu tu, macam sayang kan Ustaz. So niatnya tak ada tempat di hadapan, kita dapat di belakang. Macam mana kategori tu Ustaz? Dia sebenarnya atas dasar niat kita. Atas niat okey. Niat kita nak mengaji kerana Allah Ta'ala, tak apalah duduk mana pun tak apa. Kita mari lambat, ada masalah, ada urusan ke apa, terlambat kita. Tapi yang penting niat kita betul kerana Allah nak mengaji. Sebab malu-malu macam tu. Jadi kita tetap dapat kelebihan dia, insya-Allah. Okay, Ustaz, lagi satu adabnya kalau kita lambat memang kena di belakang Ustaz kan, tak boleh cross line duduk kat depan. Yalah, kalau sekiranya kita dah lambat sangat kan, jadi tak eloklah kita melangkah-langkah orang juga kan. Melainkan kita minta izin. Kita dapat depan tu macam ada kosong, minta izin nak lalu, nak duduk depan tu, bolehlah. Kalau kita melangkah-langkahnya hukumnya makruh. Duk langkah-langkah orang kan. Tu jadi tak pernah elok lah. Jadi tu maksud dia. Okey. Jadi insyaAllah para muslimin dan muslimat, kita pun tak sempat nak urai lebih. Cukup sekadar itu. InsyaAllah. Jadi saya akan urai sikit lagi Minggu depan ni kita urai sikit lagi ayat 36. Sebab sifat yang ketiga tak urai lagi. Kita akan uraikan ayat 36. Teringatkan saya minggu depan. Teringatkan saya minggu depan kita masih ayat 36, masih nak menguraikan tentang ciri-ciri orang yang terikat dengan masjid yang layak dapat nur ilahi berdasarkan ayat 36 ini, insya-Allah. Okey.
Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Jadi macam biasa, saya ada kuliah yang kedua lagi lepas ni. Jadi siapa-siapa yang nak join sekali, boleh terus kekal dalam online ini. Boleh, tak ada masalah. Jadi insyaAllah saya akan tutup nantilah. Lepas kuliah nanti, saya akan tutup kuliah kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.